Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Para pelajar kelas 5H sekalian. Okey, cikgu hari ni cikgu nak masuk tajuk 4.4 iaitu pemasaran hasil pertanian. Okey, untuk tajuk ni awak boleh rujuk buku teks muka surat 160. Okey, apa dia maksud pemasaran hasil tanaman? Okey, pemasaran hasil tanaman ni ialah kegiatan menyalurkan produk dan hasil produk daripada petani kepada pengguna. Okey, kegiatan ini bermula daripada peringkat mengumpul, memproses, membungkus, mengiklan, menyimpan dan menjual. Okey, kita pergi kepada kepentingan pemasaran hasil. Okey, apa kepentingan kita nak pasarkan hasil tanaman kita tu? Okey, yang pertama, sebagai pembekalan hasil asas tempatan. Okey, sebab apa kita nak memenuhi keperluan makanan penduduk. Okey, kedua untuk pasarkan ke luar negara. Okey, yang ketiga untuk membantu kewujudan sistem kemudahan tertentu. Okey, contohnya pelabuhan, perkapalan, insurans, bank, penyimpanan, promosi dan maklumat pasaran. Maksudnya kita boleh wujudkan pula daripada hasil daripada tanaman tu. Okey, apa yang link dengan tanaman? Okey, mesti akan kena, kalau kita nak pasarkan, kita kena ada pelabuhan. Contoh dia industri perkapalan. Okey, kita nak, kalau pertanian mesti ada juga melibatkan, ada bank pertanian mesti melibatkan insurans, bank. Okey, yang keempat, membantu meningkatkan pengeluaran pertanian. Okey, ini dapat membantu kita akan dapat memberi keyakinan kepada pengeluar terhadap keberkesanan sistem pasaran kita ni. Okey, dan last sekali, boleh membekalkan keperluan kepada unit pengeluaran, membekalkan keperluan. Okey, contohnya apa keperluan lain yang relate dengan pertanian ni? Okey, contohnya buruh, pengeluaran biji benih, pengeluaran bahan kimia, jentera dan sebagainya. Okey, sekarang ni kita nak tengok apa masalah yang timbul. Okey, masalah yang timbul daripada pengeluaran hasil pertanian ni. Okey, pertama, ketidakstabilan harga. Okey, ketidakstabilan harga ni akibat daripada penawaran dan permintaan yang tidak menentu. Okey, so kalau kadang-kadang permintaan yang tidak menentu menyebabkan harga dia pun menjadi tidak stabil. So, boleh menyebabkan kekurangan pendapatan kepada petani. Okey, kedua, penawaran dan permintaan bermusim. Okey, kadang-kadang tanaman ni bermusim. Okey, kita perlukan waktu perayaan saja. Okey, dan perubahan pendapatan pengguna, maksudnya bila time gaji sahaja. So, penawaran hasil juga kadang-kadang dipengaruhi oleh cuaca dan amalan peladangan petani. Okey, ketiga, kekurangan saluran pemasaran. Okey, sebab apa? Okey, selalunya saluran pemasaran ni kita hasil tanaman kita kadang kita tak nak jual sendiri, kita bagi kat farmer jual. Okey, tetapi farmer ni ditawarkan dengan harga yang rendah, menyebabkan petani rasa petani ni akan memberikan kerugian kepada petani. Okey, kemudian kos margin yang tinggi. Okey, kos margin yang tinggi
Okey, penawaran permintaan yang tidak menentu menyebabkan harga hasil tidak stabil, boleh menimbulkan masalah kepada petani yang kekurangan sumber. Okey. Kemudian bila menimbulkan masalah kepada petani, apa masalah dia? Masalah dia akan menyebabkan dia kekurangan pendapatan. Okey, kemudian kekurangan maklumat pasaran. Okey. Okey, kekurangan maklumat pasaran ni apa dia? Okey, dipengaruhi. Okey, kat situ point dia tak berapa nak tepat lah. Okey, awak boleh rujuk muka surat 162. Kekurangan maklumat pasaran. Okey, kekangan petani ni dari segi tahap pendidikan dia dan kesediaan menyampaikan maklumat. Okey, kekurangan pengetahuan menyebabkan petani tak dapat menggunakan maklumat dan peluang-peluang ekonomi yang wujud. Okey, kemudian kekurangan infrastruktur pemasaran. Okey, awak boleh rujuk juga buku teks muka surat 162. Okey, jangan tengok dekat point ni. Okey, dia ada kesilapan teknikal sedikit. Okey, kekurangan infrastruktur pemasaran contohnya dekat kawasan luar bandar. Okey, menyumbang kepada ketidakkecakapan pemasaran. Okey, keadaan ini boleh dipertingkatkan sekiranya lebih banyak pusat penyimpanan, perniagaan, pemprosesan yang ditubuhkan untuk menampung pengeluaran yang berlebihan. Okey, kita pergi kepada strategi pemasaran. Okey, strategi ni apa? Okey, strategi pemasaran ni merupakan kaedah yang dilakukan oleh pengusaha untuk mencapai sasaran pengeluaran dia. Okey, apa kaedah dia? Okey, ada 4 kaedah strategi pemasaran, iaitu produk, harga, tempat dan promosi. Okey, dalam produk untuk strategi pemasaran produk kita ni kita pastikan kualiti dia. Kualiti dia terbaik lah. Reka bentuk dia, nama dan jenama dia boleh menarik perhatian pengguna. Pembungkusan dia menarik, saiz dia saiz tak terlalu besar sangat, yang senang nak kita bawa. Perkhidmatan, jaminan dan ganjaran boleh menghasilkan produk yang berdaya saing. Kemudian harga. Harga dia pastikan harga nilai dia tu dinyatakan dalam bentuk wang. Penentuan harga juga perlu mengambil kira segala kos yang ditanggung oleh pengeluar. Kemudian kita pergi kepada tempat dia. Tempat yang strategik membantu kejayaan pemasaran. Tempat yang strategik, kita kena tengok mana yang sesuai untuk tempat yang orang boleh nampak, senang. Contoh dia, kita tahu dah pasar awam, pasar tani. Selalunya kita jual kat tempat-tempat yang orang tahu. Kat situ ada jual hasil tanaman. Contoh dia. So, tempat-tempat strategi juga boleh menarik perhatian pengguna untuk membeli barangan keperluan kita. Kemudian promosi. Promosi ni apa kaedah promosi? Contoh dia periklanan, promosi jualan. Apa tujuan promosi? Kita perlu adakan promosi untuk memberitahu dan mengingatkan kepada pengguna untuk membeli barangan dan perkhidmatan yang
kita sediakan. Okey, kita pergi kepada 2.4.2 iaitu kehendak pasaran. Okey, kehendak pasaran ni apa sebenarnya? Okey, dia berkait rapat dengan kualiti produk dan perkhidmatan yang ditawarkan kepada pengguna. Okey, produk yang kita tawarkan itu harus mempunyai ciri-ciri yang dikehendaki oleh pengguna. Okey, pengeluar juga kita kena peka kepada apa produk yang menjadi kegemaran pengguna sekarang ni supaya dapat penuhi citarasa mereka. Okey, so kalau kita nak pasarkan, okey, kita kena tahu kehendak pengguna. Okey, contohnya dari segi produk. Okey, produk pertanian ni sebenarnya bukan sahaja daripada bahan mentah, tetapi daripada bahan mentah tu, apa produk yang dapat daripada bahan mentah. Contohnya padi. Padi, kita boleh jadikan dia bentuk apa? Beras. Lagi tepung beras, biskut. Selain itu tanaman koko. Cikgu bagi contoh. Koko boleh jadikan produk lain seperti coklat. Pelbagai minuman coklat. Koko juga kita boleh buat kuih dan pelbagai makanan yang sihat atau yang dah siap ataupun yang dah ditinkan tu. So ketika ini produk makanan siap mendapat perhatian pelanggan yang lebih meluas. Kemudian kita pergi kepada harga. Harga produk pertanian. Ni dia sebenarnya perkara yang agak sukar dan mencabar untuk ditentukan. Sebab apa? Harga ni kalau terlalu mahal sangat pun tak beli. Betul tak? So kita kena letakkan harga yang munasabah dan tidak terlalu mahal lah kepada pengguna, sesuai dengan mutu produk dan citarasa pengguna. Kemudian kita pergi kepada rupa luaran dia. Rupa luaran ni bermaksud apa? Nilai estetika, iaitu saiz dan warna, persembahan dan perbungkusan yang menarik sebagai apa? Sebagai nilai tambah untuk produk awak tu. Produk yang ditawarkan tu haruslah menggambarkan secara keseluruhan produk. So awak kena pastikan rupa luaran tu kena tengok dia punya saiz, warna, persembahan dan pembungkusan dia menarik. Supaya awak boleh menarik perhatian orang yang nak beli tu. Kemudian kita pergi kepada sasaran pengguna. Sasaran pengguna ni awak kena kenal pasti pengguna dari segi umur dia, jantina, citarasa, status sosial dia, lokasi jualan itu. Selain tu kita kena tahu juga apa dia keperluan, kehendak dan kemampuan pembeli pada waktu sekarang ni. Kemudian last sekali, keselamatan makanan. Apa keselamatan makanan ni? Keselamatan makanan merupakan keupayaan dan kekuatan sebuah negara menghasilkan makanan sebagai asas keperluan kepada rakyat. Keupayaan ini juga ditentukan oleh faktor bekalan yang ada dekat negara kita ni. Mudah diperolehi ataupun tidak makanan tu kat negara kita. Harga juga perlu munasabah dan keselamatan kualiti barangan makanan
tersebut. Okey. Pergi kepada 2.4.3 iaitu aktiviti pemasaran hasil pertanian. Okey, apa dia sebenarnya pemasaran hasil pertanian ni? Okey, pemasaran hasil pertanian ialah aktiviti menyalurkan apa? Menyalurkan barang, okey, ataupun perkhidmatan awak tu daripada petani kepada pengguna. Okey, daripada petani kepada pengguna. Okey. Pemasaran hasil pertanian ni boleh dilakukan secara terus kepada pengguna atau melalui ejen atau pemborong. Okey. So, kalau kita nak pasarkan hasil pertanian kita ni, kena melibatkan aktiviti, ada 3 aktiviti dia. Pertama, mestilah kena penjualan. Kedua, melibatkan pengurusan kewangan. Okey. Last sekali, melibatkan pengangkutan. Okey, kita pergi kepada penjualan. Okey, penjualan merupakan apa? Proses menjual produk kepada pengedar atau pembeli akhir. Okey. Okey. Okey, apa aktiviti jualan adalah melibatkan peraih di ladang, contohnya pemborong pasar tani, boleh menjual sendiri. Ketiga, memborong di pemborong pasar awam. Peraih di ladang ni. Peraih di ladang ni akan diterus ke ladang untuk mendapatkan hasil pertanian. Dia lebih jimatkan kos pengangkutan dan buruh. Pemborong pasar tani pula. Dia akan melalui apa? Melalui pasar tani, pengeluar boleh berhubung terus kepada pelanggan. Contoh dia pasar tani anjuran Fama. Mempunyai banyak rangkaian dekat seluruh negara kita ni. So, peserta-peserta pasar tani yang telah berdaftar dan operasi tetap di kawasan yang telah ditetapkan. Maksudnya, dia dah ada dah orang-orang yang berdaftar di bawah Fama ni. So, dia boleh dia dah memang pemborong tetap. So, bila dia dah jadi pemborong tetap, kita dah ada dah orang yang untuk memborong hasil pertanian kita ni. Ketiga, penjualan ni kita jual sendiri. So, lagi cepat kita dapat hasil pulangan. Dan kita terus boleh guna untuk hasil kegunaan sendiri. Pemborong pasar awam. Pemborong yang telah ada pembekal tetap. Untuk menjadi pembekal, kuantiti perlulah cukup untuk menampung permintaan yang berterusan. Kewangan pula. Kedudukan kewangan yang kukuh dapat membantu memajukan dan meningkatkan bidang usaha. Sumber kewangan diperolehi melalui apa? Melalui mana? Modal sendiri. Perkongsian dengan rakan kongsi kita atau pinjaman daripada agensi-agensi tertentu. Apa contoh dia? Contoh dia bank rakyat. Daripada bank rakyat. Daripada bank-bank pertanian. Pinjaman lah kalau kita tak cukup duit. Kemudian pengangkutan. Pengangkutan merupakan saluran pengedaran. Pengedaran mengangkut serta menghantar produk ke tempat pengeluaran. Seterusnya sampai kepada pengguna. Hasil awak tu boleh diangkut melalui mana? Udara, jalan raya, jalan kereta api atau jalan air. Selain itu, pemilihan kos jenis pengangkutan juga kita kena tahulah faktor kos yang terlibat. Kita pergi kepada 2.4.5 iaitu perbandingan harga pasaran.
Okey, harga tanaman dekat pasaran ni sebenarnya dia sentiasa berubah. Okey, terutamanya barangan segar dan barangan yang mudah rosak. Okey, keadaan ini dia berkait rapat dengan apa? Kuantiti dan lambakan barangan tersebut dekat pasaran pada satu-satu masa. So, okey, kita kena tahu maklumat mengenai trend harga supaya pengeluar boleh meminimumkan risiko dan membuat keputusan berkaitan penanaman, penyimpanan dan pemasaran hasil tanaman. Okey, kita tengok perbandingan harga pasaran. Okey, dia berkait rapat dengan masa dan lokasi. Okey, masa. Okey, hari biasa dengan musim perayaan. Okey, biasanya pada musim perayaan, harga sayuran akan lebih tinggi berbanding dengan hari biasa disebabkan mungkin musim perayaan ni kita nak sediakan menu-menu, betul tak? Menu-menu kita nak makan. So, kita memerlukan lebih banyak memerlukan yang lebih banyak lah, kita beli lagi banyak lah kan. Okey, so bila permintaan dia meningkat, so harga dia juga akan meningkat. Okey, kedua, lokasi bandar dan luar bandar. Okey, kita tahu bandar ni penduduk dia lebih padat lah berbanding dengan luar bandar. So, awak boleh rujuk muka surat 180. Dekat Kedah contoh dia, dekat Alustar versus Changlun. Contoh bayam hijau yang dia jual. Dekat Alustar dia jual 50 sen sahaja. Dekat Changlun dia jual sayur bayam hijau dia jual RM1. So, nak buat kesimpulan kat situ, sekiranya penduduk lebih padat dan dia lebih dia permintaan dia lagi banyak lah. So, bila permintaan tinggi, dia boleh jual dengan harga yang lebih murah. Kita tengok pula kepada faktor kenaikan dan penurunan harga sayur-sayuran. Apa faktor kenaikan dia? Pertama, keadaan cuaca yang tidak menentu dan hujan yang berlarutan. So, kedua, permintaan yang tinggi dari negara jiran. Contoh dia Singapura bagi sayur ekspor menyebabkan kekurangan untuk bekalan tempatan. Yang ketiga, kekurangan tenaga kerja asing. Bagi sektor peladangan menyebabkan pengeluaran sayuran dari ladang akan berkurangan. Kemudian kenaikan harga input pertanian, dan last sekali apa faktor kenaikan harga ni? Permintaan yang mendadak terutamanya pada musim cuti sekolah dan musim perayaan. Kita tengok faktor penurunan harga pula. Disebabkan apa? Pengeluaran sayur yang tidak dikawal sehingga berlakunya lambakan sayur. So, dia boleh jual dengan harga yang rendah. Pemberian insentif tanaman oleh pihak kementerian menyebabkan pengusaha menambahkan pengeluaran mereka. Ketiga, import sayuran daripada negara jiran yang banyak, yang berlambak di pasaran. Keempat, kempen bumi hijau yang menggalakkan penduduk menanam sendiri sayuran untuk keperluan isi rumah. So, bila dah semua dah duk tanam sendiri, so tak ada orang nak beli. So, dia boleh faktor harga boleh turun. Last sekali, penurunan kualiti tanaman akibat penggunaan racun makhluk perosak dan baja. So, boleh bila kualiti suatu tanaman tu kurang, harga pun boleh kurang. Kat situ sahaja untuk 2.4. Awak boleh sambung dengan latihan. Sekian. Terima kasih. Wallahualam.